Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita masih lagi membincangkan ayat ke-20, 21 dari surah Yasin. InsyaAllah jika sempat kita akan masuk ke ayat 22. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, yang lupa buka jilid yang ke-8 pada muka surat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. Dan datanglah dari hujung kota seorang lelaki, Habib An-Najjar, dengan bergegas. Dia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku, dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan? Dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, saya telah terangkan kepada tuan-tuan perbezaan antara Madinah dan juga Qaryah. Walaupun sebahagian dari para ulama mengatakan ada persamaan, dan Madinah itu merujuk kepada konteks yang lebih luas. Dan atas dasar itulah Nabi SAW telah menamakan tempat yang baginda berhijrah kepadanya itu dengan Al-Madinah. Ditambah orang kemudiannya dengan Al-Madinatul Munawwarah. Nabi nyatakan Al-Madinah saja. Tapi tidak ada masalah lah untuk menamakan sedemikian. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Maknanya satu tempat yang berhimpun padanya kebaikan, sifat-sifat ciri tamadun yang turut ditulis oleh Ibn Khaldun dalam bukunya yang bertajuk Al-Muqaddimah itu. Sebagai tokoh sosiologi yang pertama di dunia, Ibn Khaldun telah menerangkan bagaimana sikap, sifat yang perlu ada dalam masyarakat sehingga membentuk kualiti madani itu. Dan saya juga telah terangkan kepada tuan-tuan beza ayat ini berbanding dengan surah Al-Qasas, iaitu dalam surah Al-Qasas Allah menerangkan waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dalam konteks surah Al-Qasas itu menceritakan seorang lelaki yang telah datang kepada Nabi Musa untuk memberitahu kepadanya. Datang seorang lelaki dari ujung bandar dengan keadaan bergegas untuk beritahu kepada Musa AS bahawa adakah engkau nak membunuh orang itu, berita tentang pembunuhanmu terhadap bangsa Qibti itu telah pun tersebar, eloklah engkau menyelamatkan diri. Jadi perbezaan perkataan rajulun di sini dalam surah Yasin dan juga di sana di surah Al-Qasas. Kenapa surah Yasin perkataan rajul dikemudiankan? Kenapa dalam surah Al-Qasas rajul didahulukan? Ini dalam bahasa Arab dipanggil taqdim dan juga ta'khir. Jawapannya telah saya terangkan, iaitu dalam surah Yasin bila Allah mengemudiankan perkataan rajul menunjukkan bahawa qiyam, kualiti yang ada pada lelaki bernama Habib An-Najjar ini menyebabkan dia sanggup merentas tempat yang jauh demi untuk mempertahankan akidah dan memberitahu kepada penduduk menentang Nabi-Nabi itu bahawa tindakan kamu salah, kamu kena ikut Nabi-Nabi yang diutuskan ini. Jadi itu dia prinsip yang ada pada seseorang yang beriman. Dia sanggup untuk buat apa sahaja demi untuk kebaikan dunia dan juga akhiratnya. Sedangkan dalam surah Al-Qasas bila Allah mendahulukan rajul, kerana tidak ada apa yang nak dihairankan. Orang datang hanya untuk beritahu sahaja. Tak ada satu kelebihan padanya seperti yang ada pada Habib An-Najjar yang telah pun merentasi jarak yang jauh. Yang Allah gambarkan itu bila kita faham, kata Ibn Arafah dalam tafsirnya, bahawa ini merujuk kepada jauhnya jarak yang dilalui. Liyufida anna maji'ahu min atrafiha wa a'liha isyara ila istighrab zalika wa annahu huwal maqsud. Jadi kata Ibn Arafah dalam tafsirnya, bila Allah mendahulukan jar majrur dalam ayat ini bagi menggambarkan kepada kita kerja dakwah ini memerlukan kepada seseorang itu perjuangan, memerlukan pengorbanan. Jadi ini kualiti ada pada orang beriman yang bila mendengar satu kebaikan, dia bersungguh-sungguh untuk memastikan orang kelilingnya turut mendapat kebaikan itu. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, satu peristiwa yang berkaitan bila kita merasakan semangat untuk melihat kebaikan berlaku dalam masyarakat, malangnya kadang-kadang semangat seperti ini mati daripada jiwa orang Islam. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah dalam kerajaan zaman Islam Osmaniyah Turki dahulu pada abad ke-11 Hijrah, 400 atau 300 tahun yang lalu? Ada seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad Sa'aduddin bin Hasan Khan At-Tabrizi. Beliau ni merupakan Syekhul Islam zaman kerajaan Osmaniyah yang wafat pada sekitar 1008 Hijrah. Ketinggian ilmu beliau ni sangat mengagumkan. Kekuatan hafazannya. Diceritakan bahawa beliau pernah menjawab ratusan permasalahan hukum dan fatwa melalui hafalannya tanpa membaca buku terlebih dahulu. Kelebihan dengan kesalihan dan kecerdikan yang luar biasa ini menyebabkan beliau telah pun memangku jawatan mufti negara iaitu Syekhul Islam yang ke-22 dalam kerajaan Islam Osmaniyah. Satu hari, Khalifah Turki bernama Sultan Ahmad yang pertama mengirim
sepucuk surat rasmi kepada Syekh Sa'aduddin Hasan Khan At-Tabrizi ni, bertanya, apa kekurangan yang terdapat dalam negara ini hingga kita mengalami kemunduran, kekalahan di medan pertempuran, padahal Allah menjanjikan kemenangan bagi umat Islam. Ulama yang bijak ini segera menulis jawapannya, bukan urusan saya. Sultan Ahmad bila mendapat surat itu menjadi sangat marah. Dia menyangkakan bahawa Syekh Sa'aduddin ni mengabaikan pertanyaan yang penting itu. Sultan segera memintakan Syekh Sa'aduddin menghadap pada waktu itu juga, memarahinya dengan keras. Dia berkata, mengapa engkau mengabaikan pertanyaanku? Berani engkau menjawab soalan seorang raja macam ni? Dengan tenang Syekhul Islam ini menjawab, berkata, saya tidak mengabaikan pertanyaan tuanku. Sebaliknya saya menjawab pertanyaan itu dengan penuh teliti. Kalimat yang saya gunakan bukan urusan saya. Inilah penyebab utama yang menjadikan kemunduran kita sebagai umat Islam. Jadi jika setiap individu sama ada kat pejabat kerajaan ke, dalam sektor swasta ke, biasa, orang biasa ke, pemimpin ke, bila diajukan soalan dia akan jawab, ini bukan urusan saya. Maka inilah yang menjadi kelemahan kemunduran kepada umat Islam. Memahami ucapan Syekh yang penuh makna ini, Sultan Ahmad menjadi sangat malu. Beliau minta maaf kepada Syekhul Islam tadi, memberinya kepadanya hadiah yang sangat banyak. Jadi kalau kita perhatikan apa yang berlaku dalam kisah Habib An-Najjar ini, wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a. Orang beriman sikapnya mesti dia melihat apa berlaku kelilingnya, apakah tindakan reaksi yang patut dilakukan. Jadikan usaha kita sa'i ni tadi, usaha ni tadi, ketergesaan kita, kepedulian kita dalam urusan yang melibatkan umat ini merupakan tanda cinta kita kepada Allah tahu. Kemana yang kita pergi? Bila kita keluar rumah, kita pergi membeli, kita pergi ke pejabat, kita pergi jumpa orang. Yang Allah nyatakan surat Lail itu, inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya kerja kamu, urusan kamu dan hidupnya ada berbagai-bagai. Dan Allah menyatakan dalam surat Nisa pula, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tak ada kebaikan pun dalam apa yang kita lakukan ini, melainkan bila perkara itu berkaitan dengan buat baik kepada orang lain. Sedekahnya, buat amal ma'rufnya, perbaikan hubungan sama manusianya. Ialah kita pergi bekerja, satu niat kita yang kita sematkan untuk mendapat rezeki yang halal, supaya dapat membiayai isteri, anak-anak kita, memenuhi segala keperluan mereka, beri makan pakai untuk mereka. Ini merupakan satu tanggungjawab yang besar. Selain daripada itu, hendaklah kita mengamalkan tindakan ataupun aktiviti seperti dilakukan oleh Habib An-Najjar ini, iaitu sifat yang ada dalam kehidupan orang Islam adalah kita kena simpati dan juga empati kepada orang lain. Apa tindakan yang patut kita lakukan? Kebanyakan daripada kita kadang-kadang ada sifat simpati saja. Dia tak tahu bagaimana nak menjadikan satu yang terkesan dalam hati itu ada dia punya outputnya, outcome-nya. Jadi balik kepada tanggungjawab yang telah pun ditunjukkan oleh Allah SWT di sebalik ayat yang kita baca ni. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Itu berbeza daripada sikap yang beriman ketika pada zaman Nabi Musa AS, iaitu datang lelaki itu, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Lelaki itu lelaki yang tidak beriman. Beza daripada lelaki di sini Habib An-Najjar ini seorang yang beriman, dan dia nak melihat peranan dalam masyarakat itu dimainkan, maka dia telah pergi untuk menyelamatkan keadaan, untuk membantu utusan yang sedang menjalankan kerja mereka ini. Jadi lihat apa yang dikatakan, qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ini merupakan kata-kata daripada Habib An-Najjar yang Allah rekodkan untuk kita faham. Siapakah mereka ini? Faman hum? Mereka merupakan orang as-sadiqun. Mereka ini orang yang benar. Man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini antara sifat kualiti yang ada pada lelaki-lelaki yang menyeru kamu kepada kebaikan ini, iaitu ittabi'ul mursalin tabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ini adalah satu sifat yang ada pada mereka yang berdakwah. Ini seperti yang telah kita huraikan dalam tafsir Ibn Arafah. Ini bukan syarat ataupun kewajipan, tapi ini satu kelebihan. Bila seseorang itu dalam kerja dakwahnya tak minta apa-apa pun, kerana dia meyakini yang berinya adalah Allah SWT. Lihat sebagai contohnya guru-guru yang ada keliling kita. Mereka bekerja di samping gaji mereka dapat, mereka juga tak berkira-kira untuk mengajar anak itu. Itu sebabnya seperti satu kajian yang tidak rasmi menunjukkan bahawa para guru ni merupakan insan yang sangat mulia. Anak-anak mereka kebanyakan menjadi orang baik-baik. Dan kalau tuan-tuan kaitkan pula dengan surat Naml, surah Semut, kisah ketika Balqis mendapat surat dari Sina Sulaiman AS, maka Ratu Balqis ini cuba untuk menguji apakah dakwah yang datang pada seorang yang kebendaan ataupun seorang yang ikhlas. Maka Allah merekodkan dalam firman yang menceritakan tentang kata-kata Balqis itu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Aku akan mengutuskan kepada mereka ini hadiah, maka lihat apa yang akan dibawa pulang oleh orang yang diutuskan itu. Apakah hadiah yang dihantar ini diterima, mereka mendapat hadiah itu dan gembira, seronok, atau apa yang berlaku kat situ. Kalau mereka terima hadiah, maka menandakan bahawa apa yang didakwah oleh mereka itu satu pembohongan. Tapi kalau mereka tak peduli akan hadiah itu,
menunjukkan memang mereka benar-benar nak kita mengenali Tuhan, nak kita beriman dengan Tuhan yang sebenarnya. Jadi antara kualiti yang ada pada mereka ini, kata Habib An-Najjar, kamu lihatlah orang ni tak ada apa-apa kepentingan pun. Dia ni sifat taraful. Taraful ni maknanya dia tak pandang semua benda yang kamu janjikan. Mereka hidup seperti itu sahaja. Tak ada apa kelebihan, tak ada minta wang daripada kamu. Kalau orang sedemikian, patut tak kamu tolak? Ini kata Habib An-Najjar. Kan itu kalau kita lihat ayat-ayat yang menceritakan tentang dakwah ini, tuan-tuan di mana kebanyakan para nabi akan mengatakan, "Wala as'alukum ajra." Aku tak minta pada kamu semua sebarang balasan pun atas kerja yang aku lakukan. Semua nabi akan mengatakan demikian. Melainkan dua orang nabi, kata Imam Mutawawi Sya'rawi, iaitu imam yang mulia ini mengatakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa alaihi salam. Kenapa dua orang nabi tak mengatakan aku tak minta daripada kamu balasan? Kerana memang itu kerja mereka. Dan orang yang didakwah oleh mereka itu, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa sebagai contohnya, lah ayah kepadanya sendiri. Dan dalam kes Nabi Musa, doa berdakwah kepada ayah angkatnya, Firaun yang menjaganya sejak kecil itu. Maka kedua Nabi ni tak pernah membahas, menceritakan sedikit pun berkaitan dengan ganjaran. Maknanya tak menyebut tu atas dasar memang tidak layak langsung untuk sebut bab ini. Kerana aku sedang bercakap dengan ayah aku sendiri, aku sedang bercakap dengan ayah angkat aku sendiri. Maka dalam laras bahasa yang digunakan oleh Allah menceritakan dakwah dua orang Nabi ini, tak ada langsung perkataan ajar. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini dia namanya logik dalam berdakwah di jalan Allah SWT, mantiqut tauhid. Bahawa dakwah ini dari sudut syaklinya, dari sudut luarannya, dari sudut amalinya ataupun kontennya, dari sudut luarnya, dari sudut dalamnya. Kita akan lihat kata-kata para nabi ni semua mereka tak minta apa pun daripada manusia ganjaran. Dan bila kamu memerhatikan isi dakwah itu, semuanya mengaju, semuanya bermuarakan kepada isu tauhid, kepada akidah, untuk mengenal Allah SWT. Inilah manhaj para nabi ketika berdakwah. Mereka akan menggunakan hujah yang cukup jelas, hujah yang berkaitan menunjukkan bahawa mereka tak minta apa-apa ganjaran di atas usaha yang dilakukan. Yang kedua, kontennya adalah untuk kembali kepada Allah SWT. Maka inilah dia satu barometer, satu kayu ukur yang merujukkan kepada kebenaran. Bahawa kebenaran ini, kalau seseorang itu berbohong, dia berbohong untuk satu tujuan, dunia yang dia nak. Mungkin dia menceritakan satu perkara-perkara yang di sebaliknya dia ada matlamat yang tertentu. Tetapi para nabi, para utusan Allah SWT, mereka tidak akan terjebak dalam perkara-perkara semikian. Syekh Dr. Rasid Al-Nusi membawa satu contoh kisah bagaimana seorang yang dalam kes ini, seorang yang apa yang diceritakan dia, seorang yang kerja dia memindahkan barangan di atas keldainya. Tiba-tiba keldainya mati. Bila keldainya mati, dia pun dah tak ada kerja. Datanglah kepadanya satu idea yang jahat, iaitu dia telah pun menanam keldai yang mati ini dan dibuat di atasnya sebuah kubah. Kubah ni macam tempat sembahyang lah, macam tempat yang ada dom di atasnya. Nampakkan seolah-olah macam kubur orang yang penting. Apa kaitan kisah ni, tuan-tuan? Kisah yang berkaitan dengan kerja yang ikhlas oleh para nabi dan para utusan Allah SWT ni. Mereka tidak ada sebarang matlamat di sebaliknya. Berbeza dengan kerja-kerja manusia di luar sana sebahagiannya. Mereka ini terpengaruh dengan cara Dajjal untuk menguasai manusia. Iaitu segala benda yang dipromotkannya, disampaikannya, diajaknya, di sebalik itu ada kepentingan duniawi, ada habuan untuknya. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan terangkan apakah masalahnya dalam perkara semikian. Bezanya seorang yang berdakwah dengan tujuan kerana Allah yang ikhlas itu dengan lain-lain orang yang banyak dipengaruhi dalam apa yang dilakukan, matlamat-matlamat keduniaan, yang akhirnya akan menyebabkan ramai orang terhirik sama dalam perkara semikian. InsyaAllah saya akan bawakan kisah ini berlanjut untuk tuan-tuan faham analogi metaforanya, apakah kaitan sikap semikian dengan sikap orang yang ikhlas. Semoga Allah beri pada kita kefahaman. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.